Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam tajuk ataupun dalam perbahasan masalah kepercayaan dan juga tradisi. Apakah tradisi ataupun kepercayaan yang ditentang dalam agama kita? Jadi pada malam ni kita akan masuk tentang amalan tradisi, kerana masalah kepercayaan yang ni kita dah sebut dan kita bincangkan dalam pertemuan kita yang lalu berkaitan dengan bertangkal, sihir, iaitu amalan kepercayaan orang-orang jahiliah. Jadi yang ni kita dah bincang, dan malam ni kita akan masuk berkaitan tradisi orang jahiliah. Tradisi jahiliah yang perlu kita tinggalkan, dan ia ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi tradisi jahiliah, sebagaimana Islam membanteras pengikut-pengikutnya yang mengikuti kepercayaan-kepercayaan jahiliah, seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu, kerana akan bahayanya amalan tersebut. Maka begitu juga Islam memerangi tradisi jahiliah yang selalu menghidup-hidupkan asabiyah. Jadi malam ni kita akan bincang tentang asabiyah, kesombongan dan membangga-banggakan golongan. Jadi tidak ada asabiyah sebenarnya di dalam Islam, tetapi ada ulama yang mereka membahagikan bahawa asabiyah ini ada dua. Satu asabiyah yang positif, dan yang kedua adalah asabiyah yang negatif. Antara yang membahagikan asabiyah ini kepada dua bahagian adalah seorang ulama yang bernama Ibnu Khaldun. Dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau menyebutkan tentang pembahagian asabiyah itu. Yang pertama asabiyah Islamiyah, yang kedua asabiyah al-jahiliyah. Apakah yang dimaksudkan dengan asabiyah Islamiyah? Bila sebut bahawa asabiyah Islamiyah ialah semangat permuafakatan dan persefahaman yang terbentuk dalam struktur sosial masyarakat hingga membudayakan sikap tolong-menolong dan bekerjasama antara satu dengan yang lain. Maksudnya asabiyah bahasa kita panggil fanatik lah, kan? Kalau fanatik pada kaum tertentu sehingga mewujudkan tolong-menolong ke arah kebaikan, maka itu dituntut. Hatta dalam hadis disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutuskan seorang nabi melainkan ia dalam perlindungan bangsa dia. Jadi Nabi SAW diutuskan dalam bangsa Arab
dan Nabi itu dikuatkan, dilindungi oleh bahasa Arab itu sendiri. Jadi kalau semangat kebangsaan itu ke arah kebaikan tanpa membuta tuli, maka itu asabiyah yang dibenarkan. Kan, semangat untuk membangunkan agama, semangat untuk bekerjasama dalam melakukan kebaikan, maka itu dituntut dalam agama. Tapi kalau asabiyah jahiliyah ialah sikap yang membuta tuli dalam membela kaumnya secara bermati-matian hingga menggadaikan nyawa sendiri tanpa dapat membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Asal puak aku kata begini, aku akan ikut. Itu dipanggil asabiyah, kan? Ini asabiyah jahiliyah yang bertentangan dalam agama kita. Pertama kali yang dibuat oleh Islam dalam persoalan ini iaitu Islam tidak mengakui asabiyah dengan segala macamnya dan mengharamkan kaum muslimin menghidupkan setiap perasaan atau apa saja yang mengajak kepada asabiyah. Kenapa Islam itu menentang asabiyah? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dah dalam Quran, yang baik, yang terbaik itu bukan terletak pada orang itu. Yang terbaik itu tidak terletak pada bangsa ataupun kaum tertentu, tetapi yang baik itu terletak pada apa? Pada ketakwaan seseorang. Walaupun seseorang itu ayahnya ulama ataupun dia keluarganya keluarga orang yang berilmu semua, tapi kalau orangnya itu, si anak tadi itu, dia tidak beramal seperti amalan ayah ataupun orang-orang tuanya, maka tetap dia tidak dianggap mulia seperti mana ayah ataupun datuknya. Contohlah, datuk dia seorang alim, kan? Bapaknya juga ulama, dia keturunan ulama lah. Tapi sampai dekat generasi dia, dia dah lain. Dia dah jauh dengan agama, kan? Lebih mementingkan soal dunia. Jadi agama dia tidak terlalu mengambil berat seperti mana generasi ayah ataupun orang-orang yang atas daripada dia. Maka apakah orang itu dianggap mulia kerana keturunan ulama? Maka di Islam tidak. Islam kata apa dia? Islam kata orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, kan? Orang yang paling baik itu siapa dia? Bukan pasal mak ayah dia orang yang alim, bukan pasal dia keturunan orang yang hebat, tetapi orang yang paling bertakwa, kan? Kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam dan juga penentang dia adalah Musa As-Samiri. Musa juga, satu Musa yang beriman, yang kedua Musa yang tidak beriman. Musa yang beriman ini, siapakah yang jaga dia? Yang jaga dia siapa dia? Yang jaga dia Fir'aun, kan? Masa zaman Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun menetapkan satu undang-undang, mana-mana perempuan daripada golongan Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, anak tu mesti dibunuh. Jadi kebetulan masa itu Nabi Musa dilahirkan, Nabi Harun abang dia lahir sebelum daripada undang-undang itu diletakkan oleh Firaun. Jadi bila Nabi Musa lahir, mak Nabi Musa macam mana nak selamatkan anak dia? Maka dilepaskan anaknya dalam sungai. Sehingga akhirnya Nabi Musa dimasukkan ke dalam istana Firaun. Kan bila Nabi Musa dilepaskan dalam sungai, maka dia tersangkutlah satu tempat. Kebetulan sungai itu berdekatan ataupun tidak jauh dengan istana Firaun. Orang istana ni nampak ada seorang baby, diambil dan dimasukkan ke dalam istana. Jadi pendek kata, Nabi Musa dipelihara dalam istana Firaun. Firaun siapa dia? Orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Musa As-Samiri, Musa pun lahir pada zaman tu. Jadi emak Musa As-Samiri ini, dia nak selamatkan anak dia, dia sembunyikan anaknya dalam gua. Jadi bila 1 hari, 2 hari, 3 hari dia bagi makan, dia bagi susu, jadi lama kelamaan dia tak mampu nak berikan makan kepada anak yang disembunyikan dalam gua tadi itu. Maka siapakah yang menjaga Musa As-Samiri? Maka Allah hantar malaikat untuk jaga Musa As-Samiri. Jadi Musa As-Samiri dijaga, dipelihara oleh malaikat. Nabi Musa AS dijaga oleh Firaun, dipelihara dalam istana Firaun. Tetapi hasil daripada mana akhirnya
Nabi Musa yang dipelihara, yang dijaga, yang dibesarkan dalam istana Firaun, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan dilantik menjadi rasul dan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Musa As-Samiri yang dipelihara, yang dijaga oleh malaikat, jadi apa jadi dengan Musa As-Samiri? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dengan sebab Musa As-Samiri dia dijaga, dia dipelihara oleh malaikat, maka jadilah dia orang yang mulia? Jawapannya tidak. Jadi kemuliaan itu bukan terletak siapakah orang yang menjaga dia, siapa ayah dia, siapa mak dia. Tidak seperti itu. Tetapi kemuliaan seseorang itu terletak pada orangnya itu. Kalaulah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang baik. Tapi kalau dia tidak bertakwa ataupun dia tidak jaga agama, walaupun mak ayah dia orang yang alim, walaupun mak ayah dia di kalangan ulama, maka kealiman yang ada pada ayah ataupun ibunya tadi itu tidak dapat diwarisi oleh anak tadi itu, kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukan sebab dia orang Arab, bukan sebab dia adalah keturunan sekian-sekian si anu dan si anu, bukan sebab dia berkulit putih, tidak, kan? Kalau dia orang yang bertakwa, walaupun mak ayah dia tak beriman sekalipun, walaupun dia orang yang berkulit hitam, walaupun rambut dia kerinting, walaupun dia lahir dalam hutan sekalipun, tapi kalau dia orang yang bertakwa, dia lebih mulia daripada orang yang lahirnya dalam masjid, yang ditahnikkan oleh seorang ulama, yang ayah dan ibunya penghafal Quran. Tapi kalau dia tidak bertakwa, maka bukan dia orang yang mulia. Sebab itu Islam menentang asabiyah tadi, kan? Asabiyah itu semangat kepada golongan dia. Apa saja yang puak dia buat betul, kan? Apa saja yang bangsa dia buat semuanya betul, walaupun salah, tapi sebab ini adalah puak dia, ini adalah geng dia, maka dia sanggup bermati-matian mempertahankan kebatilan yang ada pada bangsa ataupun kelompok dia tadi itu. Jadi Islam larang tak wani Islam larang, kan? Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul, kan? Itu dalam Islam. Baik. Kemudian ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari golongan kami siapa orang yang mengajak kepada asabiyah. Bukan pula dari kalangan kami orang yang berperang kerana asabiyah, mempertahankan puak dia walaupun puaknya itu salah dan jelas-jelas kesalahan ataupun kebatilan dia. Jadi kalau seada kita mempertahankan sebab dia geng aku, sebab dia kumpulan aku, maka kita sanggup pertahankan walaupun jelas benda itu salah, maka kata Nabi SAW, dia bukan daripada kalangan aku. Dan seandainya dia terbunuh dengan sebab asabiyah tadi itu, kata Rasulullah, dia bukan juga daripada kalangan aku, kan? Contoh dia berperang kerana asabiyah, sampai berperang berbunuh-bunuhan, mempertahankan puak dia walaupun puak dan golongannya itu salah, sehingga dia terbunuh, maka kata Nabi SAW, maka terbunuhnya tadi itu dia bukan daripada kalangan kami. Bila Nabi tak mengaku umat ni, tuan-tuan, jadi maknanya apa dia? Maka tak ada tempatlah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam begitu. Tidak ada keistimewaan khusus kerana warna kulit, kerana jenis dan kerana tanah air. Dan tidak halal seorang Muslim merasa fanatik ataupun ta'assub kerana warna kulitnya melebihi kulit yang lain, kerana golongannya melebihi golongan yang lain, dan kerana daerahnya melebihi daerah orang lain. Walaupun contohlah, saya bagi satu contoh. Walaupun contoh keluarga kita ni ramainya ulama ni, kan? Macam contoh golongan Bani Israel, kan? Jadi Bani Israel ni mereka asabiyah yang kita bagi asabiyah munafik. Maksudnya kalau seandainya daripada zuriat mereka itu
ni golongan Bani Israel kan, bagi mereka mempertahankan golongan mereka. Apa saja yang dilakukan oleh puak-puak mereka, mereka kata kamilah yang baik. Sehingga kan kata mereka, kalau seandainya orang Yahudi ataupun Bani Israel, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, masuknya hanya ayyam ma'dudah, hanya seketika sahaja. Jadi kata orang Yahudi ataupun Bani Israel ini lebih luas daripada Yahudi. Kan dia, Bani Israel ini adalah anak cucu kepada Nabi Yaqub AS. Yahudi termasuk dalam tu. Jadi kata golongan Bani Israel, dia kata apa? Syurga itu adalah milik kita, orang Yahudi ataupun Bani Israel saja. Selain daripada keturunan Israel, selain daripada keturunan Nabi Yaqub AS ataupun daripada Bani Israel, maka mereka tak layak masuk dalam syurga. Jadi syurga hanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita, kerana kita ni adalah kumpulan yang baik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya ada daripada kalangan Bani Israel yang buat jahat dan terlalu jahat, kalaupun mereka ingin dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau masuk, tapi kata mereka orang Yahudi, orang Israel, orang Kristian takkan masuk dalam neraka. Kan? Bani Israel akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kata mereka, kalau ada contohnya satu orang Bani Israel yang jahat, terlalu jahat sangat, sehingga layak dia dimasukkan ke dalam neraka, kalaupun dia masuk dalam neraka, masuknya hanya seketika sahaja, ayyam ma'dudah. Berapakah hari ayyam ma'dudah tadi itu? Ada sebagian ulama menafsirkan ayyam ma'dudah itu tak lebih daripada 40 hari. Jadi kepercayaan Bani Israel, kalau ada Bani Israel yang terlalu jahat sehingga layak dia masuk dalam neraka, dia tak akan masuk lebih daripada 40 hari. Tetapi kalau seandainya, jadi mereka semangat kebangsaan ataupun keturunan mereka, Bani Israel terbaik. Tapi kalau seandainya Bani Israel ada daripada keturunan mereka yang bertentangan dengan amalan ataupun bertentangan dengan kefahaman mereka, maka yang tu mereka tolak. Bermakna semangat mereka bukan hanya pada keturunan saja, tapi kepada keturunan yang tidak bercanggah dengan pemimpin-pemimpin mereka. Tapi kalau ada seorang Bani Israel, kan, ternyata dia beriman kepada Allah, tidak mengikut seperti mana pemimpin-pemimpin mereka, maka yang ni mereka tolak. Maka sebab itu mereka bunuh ada sebahagian daripada Nabi yang diutuskan daripada keturunan mereka sendiri, kan? Ada tak Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel yang dibunuh? Ada yang dibunuh. Yang diperang pun banyak, yang dibunuh pun banyak. Siapa di antara Nabi Bani Israel yang dibunuh oleh kaum dia? Iaitulah Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria, kan, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Jadi semangat seperti ini ditentang dalam agama, kan? Walaupun salah, mereka mempertahankan kesalahan yang dilakukan oleh kaum mereka tadi. Kemudian, dan tidak halal pula bagi seorang Muslim membela golongannya kerana ta'assub baik dalam kebenaran, kebatilan, keadilan dan kecongkakan. Wa'ilah bin Aqsa pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang disebut asabiyah itu? Maka jawab Nabi SAW, iaitu kamu membela golonganmu pada kezaliman. Maknanya kita menganggap puak kita lah yang terbaik, walaupun kita nampak ada orang yang lebih baik daripada puak ataupun daripada kita, tetap kita menganggap mulia orang yang dekat dengan kita, bangsa kita ataupun keturunan kita. Contoh, bila kita lihat bahawa kita adalah keturunan ulama contohnya, maka kita menganggap dengan sebab kita ni keturunan ulama, walaupun ada orang yang lebih takwa daripada kita, tetap kita anggap kita lebih baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seperti ini, inilah yang dipanggil sebagai asabiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan juga kerabatmu.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sampai kerana kebencianmu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Ini antara dalil-dalil seperti yang kita sebutkan tadi. Dengan sebab mereka itu bukan golongan kita, bukan puak kita, bukan geng kita, apa saja yang dibuat semuanya salah. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Jadi kita sanggup menafikan kebaikan kan ataupun kebajikan orang kerana semata-mata dia bukan geng aku, dia bukan kumpulan aku, dia bukan puak aku. Ini ditegah tak dalam agama? Ditegah. Begitu juga sebaliknya, kita mempertahankan bermati-matian geng kita, kan, walaupun jelas-jelasnya salah, jelas apa yang dibuat itu bertentangan dengan agama, tapi sebab geng aku pertahankan bermati-matian. Pusinglah ke mana pun, asalkan dia tidak jadi salah. Jadi ini antara sikap dan perangai orang Yahudi. Bila mana dia tahu dia salah, maka dia akan pusing supaya dia tidak nampak salah, kan? Dia carilah dalil supaya dia tidak dikatakan salah. Kan pernah Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran sikap Bani Israel, kan, setelah mereka diselamatkan oleh Allah daripada Firaun, maka Nabi Musa beritahu kepada mereka, kita dah selamat. Allah janji kepada kita, Allah akan berikan satu kitab, yakni kitab Taurat, dan kita akan berpandukan kepada kitab ini. Maksudnya kita akan diberikan anugerah oleh Allah berupa kitab, kita akan jadi baik kalau kita berpandukan kepada kitab ni. Jadi okey tak? Jadi kaum dia setuju, okeylah, sebab kita akan dapat surat ataupun mesej ataupun kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah Nabi Musa bertemu dengan Allah. Maka bila Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sinah tu, maka apa yang berlaku kepada kaumnya yang di bawah bukit tadi? Mereka telah menyembah patung, kan? Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bila dengar kaum dia telah menyembah patung, telah mensyirikkan Allah, maka segera dia turun bertemu dengan kaum dia. Maka ditanya kepada kaum dia, kenapa kamu mensyirikkan Allah? Kenapa kamu menyembah patung? Apakah sebab kamu rasa lama sangat untuk kamu terima kitab ini, ataupun memang kamu cabar Tuhan, kamu cabar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu menyembah selain daripada Allah ni sebab kamu rasa lambat sangat pertolongan Allah sampai, lambat sangat kitab Allah sampai kepada kamu, ataupun memang kamu cabar Tuhan sehingga kan kamu syirikkan Tuhan? Macam kita lah, kan, kita berdoa kepada Allah, Allah belum makbulkan. Sampailah satu waktu, dah seminggu contoh, atau dah sebulan, atau dah 2 bulan berdoa, Allah tak makbulkan lagi doa kita. Akhirnya kita cari yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sakit. Contoh kita sakit, kan, kita tahu bahawa tak boleh, kan, kita jumpa dengan bomoh yang buat benda-benda khurafat, benda-benda syirik ni, kan. Dalam pertemuan yang lalu kita dah sebutkan, jumpa dengan orang-orang yang buat benda-benda syirik ataupun khurafat dalam perubatan. Kita tahu benda tu salah, maka kita tak jumpalah dengan tok bomoh ni. Kita pun berdoa kepada Allah, minta surau An-Nur, tolong baca Yasin, buat solat hajat supaya suami saya sembuh contohnya. Tapi dah seminggu tak sembuh-sembuh, kan. Berdoa dah. Malam, setiap malam kita bagi makan kat surau, buat solat hajat, buat baca Yasin, dah buat dah setiap malam, kan. Panggil anak-anak tahfiz datang ke rumah baca Quran supaya suami kita cepat sembuh contoh, kan. Supaya suami cepat sembuh, panggillah mana-mana ustaz, tolong bacakan dalam air, bacakan ayat Quran ke jampi ke apa, nak bagi kat suami. Tapi dah 2 minggu tak sembuh-sembuh, kan. Dah minta kepada Allah bermacam cara dah, Quran baca, bangun malam tahajud, anak tahfiz datang, semua dah try dah buat semua dah, tapi tak sembuh dah 2 minggu dah. Akhirnya jumpa dengan bomoh, kan. Bomoh Siam, kan. Dia baca mantra, dia buat benda-benda khurafat apa bla bla pom. Kita kerana lambatnya Allah menyembuhkan suami, maka sanggup kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kan. Macam berlaku kepada seorang sahabat daripada sahabat Nabi SAW, dia terlibat dalam satu peperangan, kan.
Dalam peperangan itu dia banyak bunuh musuh-musuh, kan? Banyak orang kafir yang dicantas, banyak orang kafir yang dah dibunuh. Tapi dia tak terbunuh. Maksud dia mahirlah dalam peperangan menggunakan pedang ni, dia cukup pandai. Kan ramai musuh yang mati di tangan dia, tapi dia tak mati. Tapi dia hanya cederalah, banyak cedera kat badan dia. Maka bila dia cedera, dia pun dirawat, kan? Dirawat, tak sembuh, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin kuatlah dia punya sakit tu. Maka bila dia tak tahan dengan ujian sakit tadi, akhir dia ambil tombak dan dia tikam badan dia, kan? Maka bila ditikam badan dia, matilah dia. Bila dia mati, maka sahabat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu perkara tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu min ashabin nar, atau kama qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia daripada kalangan ahli neraka, kan? Sebab dia tak sabar menunggu bantuan daripada Allah sampai akhir dia bunuh diri dia. Walaupun dia seorang yang terlibat dalam peperangan, kan? Bukan hanya terlibat dalam perang, bahkan musuh Islam banyak yang mati di tangan dia. Cuma tinggal lagi dia tak mati syahid. Tapi sebab dia tak sabar menunggu bantuan Allah sampai dia, bila dia bunuh diri dia, kata Rasulullah, dia daripada kalangan ahli neraka. Walaupun dia banyak bunuh musuh Islam, kan? Kalau kita taklah sampai mulia macam dia, terlibat dalam peperangan, bunuhnya musuh-musuh Islam, kan? Ini yang terlibat dalam perang pun dia kerana tak sabar dengan bantuan Allah sampai kepada dia, dia bunuh diri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia daripada kalangan ahli neraka. Jadi orang Yahudi, maka Nabi Musa tanya kepada mereka, apakah sebab kamu tak sabar tunggu kitab daripada Allah sehinggakan kamu syirikkan Allah? Ataupun memang kamu cabar Tuhan, kamu tunggu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu sampai? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap golongan Yahudi. Akhir dia kata apa? Dia kata, wahai Musa, kami ni bukan nak menyembah patung ni pun, kami bukan nak buat benda ni pun, kan? Jadi kenapa kami buat? Kerana kata mereka, kami sebelum mereka meninggalkan Mesir, mereka telah pinjam barang-barang kemas daripada tuan-tuan mereka. Jadi Bani Israel semasa kerajaan Firaun, mereka ni di kalangan hamba, kan? Mereka ada tuan-tuan mereka. Jadi bila Nabi Musa bagi tahu nanti malam kita akan lari tinggalkan Mesir, jadi mereka pun pinjam barang-barang kemas daripada tuan-tuan mereka. Jadi mereka menipu tuan mereka. Mereka kata apa? Kami pinjam ni pasal nanti malam kita ada pesta, ada majlis kerahian, kami nak pakailah nampak bagi cantik sikit, kan? Pakai rantai, pakai gelang, pakai barang-barang kemas ni. Tapi tujuan sebenar bukan tujuan tu. Tujuan ni mereka nak ambil bawa lari barang-barang kemas tadi tu. Jadi kata mereka, wahai Musa, kami menyembah patung ni bukan sebab kami nak sembah semata-mata, tapi sebab ada barang kemas yang bukan milik kami. Kami rasa bersalah, kami ambil, akhir kami buang dalam lubang ni. Lubang tu ada api, mereka campak emas dalam tu, emas tu cair, dan Musa As-Samiri dia buat jadi patung. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, bahawa Bani Israel sikap dan tabiat mereka suka mereka buat helah supaya mereka tidak dikatakan orang yang bersalah. Jadi kita kaitkan dengan golongan asabiyah tadi. Kalau seandainya orang, maknanya jika seandainya dia terlalu fanatik dengan kaum dia, dengan puak dia, dengan geng dia, apa saja yang puak dia buat pasti akan dibenarkan, pasti akan dibetulkan. Kalau nampak salah, dia akan pusing supaya nampak betul. Ini golongan asabiyah yang ditentang dalam agama. Manakala sebaliknya, kalau seandainya pihak lawan dia ataupun bukan geng dia buat benda yang betul, buat benda yang baik, dia akan pusing supaya nampak salah. Ini golongan asabiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang ini kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'lu, jangan sampai kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada dia. Sebab kita tak suka dengan dia, kita tak suka dengan keluarga dia, apa saja dia buat semua tak betul, kan? Oleh kerana kita benci dengan mak ayah dia, kita benci dengan keluarga dia, kita benci dengan kaum dia, kita benci dengan
dengan kumpulan dia, apa saja yang dia buat semuanya tak betul, walaupun dia buat itu benda yang betul, kan? Ini kesan daripada seseorang yang asabiyah jahiliyah tadi. Mereka menyokong dan menyayangi secara membabi buta. Rasulullah menterjemahkan mafhum kalimat ini yang sudah sangat popular di kalangan orang-orang jahiliyah dan diartikan menurut lahiriahnya. Maka sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu yang menzalimi ataupun saudara kamu yang dizalimi. Maka setelah itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tahu macam mana menolong saudara kami yang dizalimi, tapi bagaimana cara kami membantu saudara kami yang buat zalim? Maka jawab Nabi SAW, iaitu kamu tahan dia daripada berbuat zalim. Yang demikian itu berarti suatu pertolongan buat mereka. Maksudnya begini, ada orang yang salah menanggapi hadis Nabi. Bila Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman, bantu saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Yang kita faham apa dia? Oh, kalau dia kena zalim kita bantu, kalau dia nak buat zalim pun kita bantu dia buat zalim juga. Jadi kita faham macam tu. Dan ada orang yang menafsirkan hadis Nabi seperti itu. Dia faham macam mana? Unsur akhaka zaliman, bantu saudara kamu yang zalim. Mana bila saudara kita buat zalim kepada orang, maksudnya maki hamun orang ke, buat benda-benda yang tak eloklah kepada orang lain, kita pun bantu dia. Au mazluman, ataupun bantu saudara kamu yang kena zalim. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saudara kami yang kena zalim, tahulah macam mana cara kami nak bantu, tapi bagaimana cara bantu saudara kita yang zalim tadi? Takkan kita nak bersama-sama dengan dia melakukan kezaliman? Maka kata Nabi SAW, cara membantu saudara kamu atau geng kamu atau puak kamu atau kumpulan kamu yang zalim, bagaimana cara kamu bantu dia? Kamu nasihat dia, kamu halang dia daripada melakukan kezaliman. Dengan menghalang dia melakukan kezaliman, kamu telah bantu dia, menyelamatkan dia daripada melakukan salah. Itu cara bantu kawan kita yang buat zalim. Bukan kita join dia buat benda yang tak elok. Bukan kita join dia, kalau dia maki hamun kita pun maki hamun juga. Kalau dia fitnah orang kita pun terlibat fitnah juga. Kalau dia kecam kita pun terlibat kecam juga. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan oleh Nabi, bantu saudara kamu, kumpulan kamu, kawan kamu yang zalim dengan cara kamu halang dia, nasihat dia. Bang, tak elok buat macam ni, tak elok fitnah orang, dia buat benda yang elok. Kenapa kita nak nafikan kebaikan dia? Tak apalah, walaupun dia bukan yang kita, tapi dia buat benda baik, kita sokonglah, kita setujulah, kita hormatlah dengan tindakan dan kebaikan yang dia buat. Jangan sampai sebab kita benci dia, kita tak suka kumpulan dia, maka kebaikan yang dia buat pun kita nafikan. Itu cara membantu saudara, geng kita, kumpulan kita yang zalim. Tapi kebanyakan kita tidak seperti itu, kan? Walaupun ada yang bertindak seperti yang Nabi ajar, bantu saudara yang zalim tadi itu dengan cara menegah ataupun menasihati kawan yang melakukan zalim dengan menyekat mereka melakukan kezaliman. Tetapi kebanyakan apa dia? Kebanyakan kalau dia geng aku, apa dia buat semua betul, kan? Orang kalau bukan geng aku, kalau dia buat walaupun betul, semuanya tak betul. Walaupun betul, jelas-jelas betul, tapi sebab dia bukan geng aku, dia buat benda tu tak betul. Jadi ini asabiyah yang ditegah dalam agama. Pernah berlaku perselisihan antara dua orang sahabat, kan? Antara Sayyidina Bilal dan juga Abu Dhar radhiyallahu taala anhuma. Jadi satu hari berlakulah perselisihan sehingga bermaki-makian antara dua orang sahabat. Ialah sahabat pun manusia juga, kan? Tapi keistimewaan sahabat ni, bila mana mereka melakukan salah, terus mereka ditarbiyah, mereka itu ditegur, dinasihati oleh Nabi SAW. Itu kelebihan mereka. Jadi satu hari berlakulah pergaduhan, kan, antara Abu Dhar dan juga Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Maka apa Abu Dhar kata kepada Bilal? Bilal ni kan orang yang kulit hitam. Maka dia kata kepada Bilal, dia kata, wahai laki-laki, wahai anak perempuan hitam. Dia kata macam tu. Jadi ini berlaku antara sahabat, kan? Tapi akhirnya mereka ni
minta ampun kepada Allah lah. Ini ceritanya bahawa bagaimana Nabi SAW menegur sahabatnya, kan? Nabi menegur sahabatnya yang bercakaran sebab menghina teman ataupun seorang yang lain sebab keturunan ataupun warna kulit. Daripada dulu sampai ke hari ini, melihat orang yang kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam, kan? Sebab banyaknya di kalangan hamba itu orang yang berkulit hitam. Hatta orang yang menjadi pembantu zaman dulu, kan, kalau tuan-tuan baca kisah dulu-dulu tentang Masjidin Nabawi ataupun kerajaan Islam dulu, mereka ada dipanggil sebagai Dakatul Aghawat. Dakatul Aghawat ni orang yang dikasih. Biasa kita dengar haiwan dia yang dikasih, tak bagi beranak, kan? Ini ada juga manusia dikasih. Kerana zaman dulu, pemerintah Islam dulu, pemerintahan dalam kerajaan Islam dulu, mereka nak penjaga istana itu daripada kalangan laki-laki. Yang nak jaga keselamatan dalam istana itu adalah orang laki-laki. Maka laki-laki itu dikasih supaya tidaklah akan berlaku benda yang tak elok dengan perempuan-perempuan istana. Kalau tak dikasih, nanti kan laki-laki akhir contoh berzina dengan perempuan istana, kan? Jadi akhirnya laki-laki yang dijadikan penjaga istana pemerintah di zaman Islam dulu, maka dikasih supaya laki-laki ni tak ada nafsu lah kepada perempuan. Maka akhirnya laki-laki ni menjaga dalam istana, pergi tempat laki-laki dan juga tempat perempuan. Dan awal-awal Masjidin Nabawi dulu sampai macam tu, kan? Awal-awal di Masjidin Nabawi dulu, yang menjaga Masjid Nabawi, pernah satu ketika yang menjaga Masjid Nabawi tempat laki-laki dan perempuan itu orang laki-laki. Hari ni kan yang menjaga tempat laki-laki orang laki-laki, yang perempuan orang perempuan. Masuk tempat orang perempuan, yang jaga tu bukan orang lelaki, yang jaga tu orang perempuan, kan? Dulu yang jaga tempat perempuan pun orang lelaki juga, tapi laki-laki yang dikasih, supaya laki-laki tu tak gairah dengan perempuan. Dia macam orang perempuan tapi dia laki-laki. Jadi selamatlah orang perempuan dalam tu. Sebab apa? Sebab mereka nak yang jaga tu biar cergas. Kalau orang perempuan kan dia tak cergas orang laki-laki. Jadi kebanyakan orang yang dikasih itu adalah orang yang berkulit hitam. Walaupun ada juga yang berkulit putih lah, tapi kebanyakannya, majoritinya adalah orang yang berkulit hitam. Jadi daripada zaman dulu, melihat orang kulit hitam ni dia berada di kasta yang bawah. Maka Abu Zar kata kepada Bilal, wahai laki-laki, wahai anak perempuan hitam. Macam dulu-dululah kita zaman kanak-kanak dulu pun kita selalu kata macam tu, kan? Bapak botak lah, gigi jongang lah, hitam lah, segala macam, kan? Jadi ini yang berlaku antara dua orang sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bagi tahu kepada Abu Zar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Zar, apakah kau caci dia sebab ibunya? Kalau begitu, sungguh kamu seorang yang masih diliputi dengan perasaan jahiliyah. Jadi kata Rasulullah, wahai Abu Zar, apakah kamu hina Bilal sebab mak dia hitam? Apakah kamu menganggap orang yang hitam itu tidak mulia di sisi Allah? Apakah kamu menganggap orang yang hitam ni kastanya rendah dan orang yang hina? Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu masih menganggap hitam itu hina, maka bermakna kamu masih diliputi dengan penyakit jahiliyah. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak membeza-bezakan antara manusia. 2 minit yang terakhir, kan? Ada 10 martabat ataupun 10 level saja yang diiktiraf dalam agama kita. Setelah daripada zaman para anbiya, yang paling mulia adalah Abu Bakar. Lepas zaman generasi para nabi ni, yang paling mulia siapa dia? Yang paling mulia adalah Abu Bakar. Yang keduanya Umar. Yang ketiganya Uthman. Yang keempatnya Ali. Yang kelima siapa dia? Yang kelima, 6 orang yang berbaki daripada 10 orang yang disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Kan 10 orang. 4 orang mereka itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ada lagi 6 orang. 6 orang mereka ni duduk di tempat yang kelima dari sudut kemuliaan mereka. Yang keenam siapa dia? Yang keenam, setiap sahabat
kecuali yang 5 tadi itu, sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, yang syahid ataupun tidak, mereka yang terlibat dalam peperangan Badar, kemuliaan mereka duduk pada tempat yang ke-6. Yang ke-7, tangga yang ke-7, sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan Uhud, yang syahid ataupun tidak, mereka duduk di tangga yang ke-7. Yang ke-8, sahabat-sahabat yang terlibat dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah ataupun Bai'atul Ridwan, kan? Mereka duduk di level ataupun tangga yang ke-8. Yang ke-9, sahabat-sahabat yang ke-berapa dah? Yang ke-9. Yang ke-9, sahabat-sahabat yang pernah yang tadi, yang ke-5 tadi, 6 orang baki daripada penghuni syurga. Yang ke-7 perang Badar, yang ke-8 perang Uhud, yang ke-9 Bai'atul Ridwan, yang ke-10 sahabat-sahabat yang sempat sembahyang 2 kiblat. Jadi sebelum kita semayang menghadap depan ni, menghadap ke Kaabah ni, di mana kiblat kita dulu? Masjidil Aqsa. Jadi sahabat yang sempat sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa dan juga Kaabah Al-Musyarrafah, mereka ni duduk pada tempat yang ke-10. Kan? Kemudian yang ke-11 baki sahabat. Maknanya yang ke-10 tadi itu sahabat yang awal masuk Islam lah. Sahabat yang kemudian masuk Islam, mereka tak sempat sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kan? Jadi selepas daripada generasi para sahabat, kata ulama tak ada beza antara yang awal dan yang akhir. Walaupun kita makan garam dulu, walaupun kita hafal Quran 30 juzuk, walaupun kita ada PhD hadis 6 PhD contohnya, hadis PhD, usul fiqh PhD, semua ada 6 lah PhD kita dalam ilmu agama contohnya, kan? Jadi kata ulama tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Yang membezakan mereka adalah siapa yang paling takwa. Kalaupun dia orang kampung mengaji Quran merangkak-rangkak, kan, hukum berkaitan dengan ilmu agama tidaklah sehebat orang lain. Dia orang kampung kerja menoreh getah ke, jual nasi lemak tepi jalan ke, meniaga di bazar pasar pagi pasar malam ke. Tapi kalau dia orang yang bertakwa, maka lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang balik Mesir hafal 30 juzuk, hafal ribuan hadis. Jadi kata ulama tak ada beza. Yang membezakan mereka adalah orang yang paling takwa. Jadi hanya 10 atau 11 carta tu saja yang tak boleh ubah. Manakala selain daripada itu, siapa yang paling mulia? Saya dengan tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan lebih mulia daripada saya, kan? Lebih dekat dengan Allah, lebih dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah orang yang paling mulia? Adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Walaupun dia kulit hitam, walaupun dia hamba sahaya, walaupun dia lahir daripada seorang perempuan dan laki-laki yang berzina contoh, ataupun dipanggil anak zina dan sebagainya, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah lebih mulia daripada orang lain. Jadi asabiyah tidak terpakai dalam agama, sebab kita anak ulama, sebab kita hafal Quran. Kalau kita salah tetap salah, tapi kalau kita mempertahankan salah kita, itulah penyakit jahiliyah yang dipanggil asabiyah, yang perlu kita tinggalkan jauh-jauh. Jangan kita amalkan, kerana ini satu adat atau tradisi yang ditentang, yang diperangi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada malam ini. Jadi sebelum saya tutup, sebelum saya tangguhkan majlis pada malam, sikitlah saya nak kongsi dengan tuan-tuan seminit yang terakhir. InsyaAllah tanggal 18 hari bulan 2. Mungkin bulan depan saya tak datanglah, bulan 3, bulan 2 mungkin saya tak dapat hadir, kerana tanggal 18 hari bulan 2 saya akan berangkat ke Lubnan, pergi ke kem pelarian Syria di Lubnan, di pergunungan Ersal, untuk menyampaikan sikit bantuan orang ramai kepada mereka-mereka yang tinggal di khemah ataupun kem pelarian Syria di kawasan pergunungan Ersal. Jadi pada malam ni saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang nak menyumbang, yang nak salurkan bantuan, nak saya sampaikan kepada mereka, malam saya bawa tabung. Depan tu di tengah-tengah tu ada tabung. Mana-mana tuan-tuan yang nak sumbangan dia, saya sampaikan pada 18 hari bulan 2 nanti. Jadi tuan-tuan boleh kongsikanlah rezeki itu
dalam kotak ataupun tabung yang kita sediakan. Jadi untuk makluman sikitlah, untuk makluman tuan-tuan, mereka yang tinggal di pergunungan Ersa ni, mereka duduk di lubnan bukan tanah air sendiri. Jadi mereka pergerakan mereka itu sangat terbatas dan mereka tinggal dalam khemah. Mereka hanya bergantung kepada bantuan hari-hari daripada orang ramai. Jadi dalam keseluruhan mereka yang tinggal itu, hanya 1/3 yang ada peluang pekerjaan. 1/3 yang ada peluang pekerjaan tu pula, separuh daripada mereka yang ada kerja sepenuh masa. Maksudnya musim sejuk pun kerja, musim panas pun kerja. Tapi sebahagian daripada mereka hanya bekerja pada musim panas, musim sejuk mereka tak ada peluang kerja. Dan yang bekerja tadi tu pula, mereka hanya diberi gaji dengan terlalu rendah, kan? Sekitar $10 sebulan. Paling tinggi pun 15 ke $20 satu bulan. Kalau $10 berapa ringgit? RM50, kan? 40 lebih RM50 satu bulan, kan? Jadi atas sebab itulah, kan, sebelum ni adalah sikit-sikit kita ada rezeki kita kongsikan dengan mereka, tapi lama kelamaan mereka minta, makin ramai yang minta. Jadi saya tak mampu nak bantu seorang, maka saya mengajaklah tuan-tuan dan perempuan sama-sama dengan saya untuk kita berikan sikit, kongsikan sikit rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk mereka, untuk saudara kita yang berada di sana dan juga untuk anak-anak mereka. Jadi saya sediakan peluang itu kepada tuan-tuan. Tabung tu saya sediakan bagi jemaah laki-laki dan muslimat yang nak menyumbang, bolehlah berbuat demikian. Tapi kata ustaz, Allah ustaz tak bagi tahu, malam ni ustaz baru bagi tahu. Duit tak bawa ustaz, nanti saya ambil duit rumah. Boleh saya tunggu tuan-tuan, nak saya tunggu pukul 12 pun saya tunggu pukul 12. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.